Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Alhamdulillah jumpa lagi dalam video saya pada hari ini. So hari ini sahabat-sahabat, saya nak menyentuh soal uh, pembebasan ataupun pengampunan bosku Datuk Seri Najib. Apa yang saya lihat dan apa yang saya berbincang dengan beberapa rakan saya dalam UMNO, amat suka sahabat-sahabat. Memang peluang untuk bosku ataupun Datuk Seri Najib ni untuk mendapat pembebasan dan dapat pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong ni amat pudar sekali sahabat-sahabat. Pudar maknanya suka nak dapat pembebasan. Kerana walaupun pihak ni lembaga pengampunan telah membuat mesyuarat perbincangan demi perbincangan, maka untuk mendapatkan pengampunan penuh daripada yang di-Pertuan Agong tu amat suka dan memang tak terang lah, pudar. Itu yang saya tadi berbincang dengan beberapa tokoh-tokoh politik UMNO tadi. Ya, lepas tu seperti mana yang dikatakan oleh mereka bahawa kalau bosku dapat pengampunan penuh daripada yang di-Pertuan Agong, kita punya negara akan mengubah satu corak politik yang berbeza. Berbeza sahabat-sahabat. So akan bertukar 360 darjah. Sebab apa? Orang-orang bosku, pengaruh-pengaruh bosku masih kuat. Dan apabila bosku mendapat pengampunan penuh dan dibebaskan, boleh jam jalan raya sahabat-sahabat. Sokongan terhadap bosku. Ini yang akan menggoyangkan lagi Papanon dan Wak Jahit. Jadi dekat sini ada dua perkara lah yang seperti mana saya pernah cakap dalam live saya. Najib bebas, Papanon pun goyang. Najib tak bebas, Papanon pun akan goyang. So dekat sini ada satu peranan yang dimainkan oleh pihak-pihak politik lah. Jadi apa yang berlaku sekarang ni terpulang kepada MP-MP lah dalam UMNO nak buat macam mana dan bagaimana kalau nak tolong bosku. Jadi yang kedua yang saya nak sentuh kat sini, walau apa pun berlaku, tetapi bersatu, parti bersatu sahabat-sahabat. Ini adalah satu parti yang ramai pengkhianat dalam parti, dalam perjuangan, dalam Perikatan Nasional. Kita dah atur Perikatan Nasional, dah atur cantik-cantik daripada gelombang pertama, dah susun atur elok-elok. Kemudian ada juga masalah disebabkan oleh bersatu. Lepas tu gelombang yang kedua yang dah bermula sekarang ni, dah semua dah cantik semua. Kemudian masalah lagi dalam bersatu. So itu yang saya kadang-kadang saya meluat dengan orang-orang politik, lagi-lagi Parti Bersatu ni dalam Perikatan Nasional. Yang buat masalah yang kita lihat sekarang ni sahabat-sahabat, semua daripada Parti Bersatu. Parti lain tak ada masalah pun, kan? Jadi ini yang kita rakyat kena lihat, rakyat kena tengok, kena fahamkan. Bukan pemimpin-pemimpin dalam Perikatan Nasional tidak ada mengusahakan ataupun memperjuangkan nasib rakyat. Tapi segelintir daripada ahli parlimen dalam Bersatu ni yang membuatkan perjuangan dan usaha Perikatan Nasional selama ni terbantut ataupun tertangguh oleh perangai-perangai MP yang ada ni. Sebab apa sahabat-sahabat? MP-MP yang dalam Bersatu ni, masa sebelum PRU 15, mereka dah nampak gelombang rakyat, bahawa gelombang rakyat akan menolak Pakatan Harapan. Sebab rakyat dah tahu Pakatan Harapan punya permainan, pembohongan yang tak tertunai berbagai janji. Sebab tu kebangkitan rakyat pada PRU 15 tu amat membanggakan. Ini yang ahli-ahli dalam Bersatu berebut-rebut nak jadi calon untuk pilihan raya. Sebab dia dah nampak gelombang rakyat tu bangkit dan Perikatan Nasional mendapat sokongan daripada majoriti orang Melayu dalam Malaysia. Jadi di situlah mereka lobby nak dapatkan calon. Macam Bukit Gantang, lobby sana, lobby sini nak dapatkan calon. Jadi sebenarnya mereka ni nak dapatkan calon kerana dia nampak gelombang rakyat semata-mata untuk menjadi ahli parlimen. Tapi untuk memperjuangkan rakyat, masa saya berani percaya mereka tak ada. Mereka nak menggunakan platform rakyat saja untuk mendapatkan jawatan ahli parlimen.
Kemudian inilah yang dia balas pada rakyat. Dia khianat rakyat. So apa yang berlaku, usaha yang dibuat oleh Perikatan Nasional dalam kepimpinan Perikatan Nasional ni dikhianati oleh beberapa ahli-ahli parlimen yang dalam bersatu. Kan? Itu yang tertangguh-tangguh sampai hari ni. Sedangkan kita dah dapat maklumat jelas bahawa semua dah cukup, everything semua dah complete, dan dah pun dipersembahkan kepada Agong. Kemudian tertangguh disebabkan oleh permasalahan. Betul, kita tak boleh nak salahkan juga Agong. Sebab Agong kata kalau aku bagi pun, nanti lepas 2-3 bulan kau masalah juga dalam kerajaan kau. So Agong nakkan kerajaan yang stabil. Stabil macam mana? Stabil dari segi politik. Nanti bila dah 3-4 bulan tak puas hati, tak dapat abuan, tak dapat jawatan, aku nak lompat lah. Ini yang berlaku sekarang ni, sahabat-sahabat. Ini hapraknya manusia yang ada dalam politik ni. Orang-orang politik, bukan Perikatan Nasional, keseluruhan orang-orang politik yang ada dalam negara kita ni. Semua bangsat dan khianat kepada rakyat. Bukan untuk memajukan negara, bukan untuk nak menstabilkan politik, bukan untuk nak menjuangkan nasib rakyat yang sekarang ni dalam keadaan sengsara dengan kos harga hidup. Tak ada. Mereka memperjuangkan jawatan, memperjuangkan tembolok mereka sendiri, memperjuangkan jutaan ringgit, memperjuangkan kuasa mereka. Ini yang rakyat kena lihat dan rakyat kena perhatikan perkara-perkara ni. So yang saya nampak sekarang ni dalam keadaan yang konsisten dalam politik, PAS. Bukan saya nak kempen PAS, tapi itu yang saya nampak setelah saya mengkaji dan berbincang dengan beberapa tokoh politik yang setiap malam saya berjumpa. PAS memang konsisten dari segi istiqomah di dalam perjuangan. Walaupun dia tak ada duit, walaupun dia tidak ada apa-apa peruntukan, tapi istiqomah PAS untuk rakyat sentiasa mereka lakukan. Dia tidak seperti mana-mana parti-parti yang lain. Semuanya jenis ada khianat, ada duri dalam daging. Ni yang saya nak katakan. So, saya berbalik semula kepada Datuk Seri Najib punya pengampunan. Saya boleh dikatakan adalah amat-amat pudar, amat-amat tidak akan dapat pengampunan penuh, dan Datuk Seri Najib akan kekal duduk dalam penjara. Semua berkemungkinan hukuman tu dikurangkan. Itu yang saya boleh katakan lah. Tapi itu bukan judgement yang tepat, ataupun saya punya kenyataan tu tepat. Ini saya punya pendapat daripada apa yang saya berbincang dengan tokoh-tokoh politik, kan. Manalah tahu kalau dia ada rezeki, Agong baru ni bagi dia pengampunan penuh dan dibebaskan, alhamdulillah. Tapi bagi saya, orang yang tidak ada kuasa, orang yang selalu menilai dan meneliti pemimpin politik ni, saya punya beranggapan kemungkinan dia akan dikurangkan hukuman dan juga denda-denda yang dikenakan oleh bosku. Tapi untuk bebas 100% amat pudar lah, memang payah. So saya nak nasihatkan kepada sahabat-sahabat saya supaya istiqomah bersabar, teruskan berdoa. Dalam dunia ini tidak ada yang tak mustahil. Semuanya akan menjadi mustahil apabila Allah berkehendak. Kalau kita nampak Papa Nun amat kuat, Papa Nun menggunakan agensi-agensi kerajaan untuk mengikat rakyat, itu pada pandangan manusia. Tetapi pada pandangan Allah, kalau Allah nak tolong kita, tidak mustahil bagi Papa Nun dan kroni-kroninya dan puak-puaknya boleh tergolek dok. Dan kalau orang kata yang di Pertuan Agong itu adalah orang yang paling rapat dengan Papa Nun, itu kata mereka. Kita tak tahu apa kehendak Allah Ta'ala, apa perancangan Allah Ta'ala. Walau apa pun dia nak main persepsi, Sultan Johor akan mempertahankan Papa Nun, terpulang kepada mereka. Kan? Itu hak mereka. Tapi bagi kita rakyat, kita sentiasa mengharapkan bantuan daripada Allah Ta'ala. Yakin kepada bantuan Allah Ta'ala, dan kita harap hari-hari kepada bantuan Allah Ta'ala. InsyaAllah pasti pertolongan Allah akan sampai. Rakyat kena sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu sajalah sahabat-sahabat perkongsian untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dengan saya di live. Tapi kemungkinan saya tak, dalam satu dua hari ni mungkin saya tak dapat nak buat live. Kemungkinan lah. Tengok kalau keadaan saya sempat, saya akan buat live. Sebab saya banyak benda-benda yang nak diselesaikan. Sebab saya nak dapatkan maklumat-maklumat untuk kita balun kepada pemimpin-pemimpin yang khianat. Sahabat-sahabat, insyaAllah kita akan jumpa di lain-lain konten. Akhir sekali, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.